Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita buka majlis kita pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dapat bersama-sama kita berkumpul pada malam ini untuk kita mendengar sedikit peringatan yang di mana Allah Taala yang di mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut ad-dinun nasihah. Agama ini adalah kita saling memperingati, saling nasihat menasihati. Supaya apa? Supaya kita sedar bahawasanya kedudukan kita di atas muka bumi ini adalah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang ada tujuan, yang ada objektif, ada tujuan, ada asal tempat kita, yang di mana kita nak balik. Orang dulu-dulu biasa sebut apa dia? Kelik ke kampung, ataupun sebut pulang ke kampung. Sebab tu orang Melayu ni walaupun duduk di bandar dia sebut kampung, walaupun dia duduk KL. Kalau nak balik raya kata, kau tak balik kampung ke? Kampung. Sebab apa? Sebab kampung kita ada kampung halaman kita yang sebenar, iaitu apa dia? Alam roh, di mana kita sudah berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala yang kita sebut dalam Quran, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kita berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala ketika mana di alam roh Allah Taala tanya, siapa aku? Lalu kita apa? Kita jawab apa? Allah Taala tanya, tidakkah aku ini Tuhan kamu? Alastu bi rabbikum. Lalu kita jawab apa? Qalu bala syahidna. Betul, benar, bahkan kami menyaksikan bahawasanya engkaulah Tuhan kami yang maha agung. Tapi bila mana kita diturunkan atas muka bumi ini, lalu kita lupa. Sebab nama kita Al-Insan. Al-Insan ni asal dia perkataan an-nasyu, lupa. Lupa apa? Lupa dengan perjanjian yang kita ada dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita. Selawat dan salam ke atas junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan penghulu bagi sekalian makhluk. Dan jika bukan kerana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari ini kita tidak mengecapilah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, pada malam yang mulia ini saya ingin berkongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan mengenai tafsir suratul Fatihah. Sebelum ni saya dah pernah di masjid ni kuliah subuh, ganti juga fadilat suratul Fatihah, dan kita bincangkan sedikit mengenai makna suratul Fatihah. Tak silap saya kita baru membicarakan tentang makna huruf ba sahaja. Bismillah tu kenapa Allah Ta'ala mulakan dengan huruf ba? Baru di situ. InsyaAllah kita akan sambung sedikitlah apa yang saya dapat daripada guru-guru saya ketika mana saya mengaji di Mesir. Kita kongsi bersama-sama, mudah-mudahan beri manfaat pada kita.
Kenapa saya bawakan untuk sama-sama kita membincangkan atau membahaskan tentang suratul Fatihah? Kerana yang pertamanya suratul Fatihah menjadi surah yang wajib. Dan kebiasaannya anak-anak kita seawal umur 3 ataupun 4 tahun mesti dah pandai baca surah Fatihah. Mesti pandai. Sebab apa? Sebab kita biasa ulang. Sebab tu kata guru kami, Allahumma salli alaihi wasallam. Sebab tu kata guru kami, suratul Fatihah ni surah yang paling mudah dan paling mudah dan paling senang untuk kita ingat. Sebab apa? Sebab kita sering ulang. Sebab tu kalau kita ni nak ingat satu perkara, kita kena ulang. Ulang kita akan ingat. Sebab tu kalau tanya budak-budak kecil ataupun kita tahu budak-budak yang masuk ke sekolah tadika, ke sekolah pasti ke, mana-mana sekolah, mesti dia dah hafal. Balik rumah kita tanya, buat apa hari ni? Baca suratul Fatihah. Kerana apa? Kerana suratul Fatihah merupakan surah yang wajib kita baca di dalam solat. Kalau kita tak baca suratul Fatihah, maka solat kita tidak sah. Sebab tu baru-baru ni dua bulan lepas ada seminar tauliah. Saya pergi disampaikan oleh Dr. Jaiz. Dr. Jaiz dia menyatakan bahawasanya di tempat dia dipanggil para asatizah, ustaz-ustaz untuk menyampaikan kuliah. Kemudian yang menentukan kitab apa nak baca pihak surau tersebut, pihak masjid. Lalu Dr. Jaiz kata pun tak nak. Dia nak dia yang pilih apa yang dia nak bawa. Lalu hari itu dia buat apa? Lalu dicadangkan dia buat satu kelas rukun kauli dalam solat. Membetulkan bacaan di dalam solat. Allahu Akbar nak sebut macam mana? Suratul Fatihah nak sebut macam mana? Rukuk bacaan i'tidal nak sebut macam mana? Kerana perkara-perkara yang dalam rukun ini kalau kita salah bacaannya tidak sah selama-lamanya. Berat tuan-tuan. Bila mana kita tidak tahu mana satukah yang menjadi fardu ain, mana satu yang menjadi fardu kifayah pada kita, maka menjadi berat pada kita. Kita takut di akhirat kelak bila disoal bab fardu ain kita tak lepas. Jadi saya ni membawakan makna suratul Fatihah ni kerana apa? Kerana untuk kita menambahkan kekhusyukan kita di dalam solat. Kerana apa? Kerana disebut dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia kata apa? La salata liman yaqra'a bi Fatihatul Kitab. Tidak ada solat ataupun tidak sah solat seorang itu bila mana dia tidak membaca Fatihatul Kitab ataupun suratul Fatihah. Dan insya-Allah kita akan mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Kerana suratul Fatihah ini ada 7 ayat. 7 ayat dan bila khilaf, tanpa khilaf, jumhur ulama menyatakan bahawasanya bismillah itu merupakan ayat yang pertama di dalam suratul Fatihah. Jadi kita masuk sedikit kenapa Allah Ta'ala memulakan dengan huruf ba. Kenapa mulakan dengan huruf ba? Ini persoalan. Sebab tu para alim ulama ni mengkaji ataupun ingin mencari apa rahsia yang Allah Ta'ala mulakan dengan huruf ba. Huruf ba huruf keberapa dalam huruf hijaiyah? Huruf kedua. Huruf pertama huruf alif. Kenapa tak mulakan dengan huruf alif? Kenapa mula dengan huruf ba? Maka disebut oleh Al-Imamul Alusi, ada beberapa sebab saya ambil. Maka yang dia kata kenapa mula dengan huruf ba? Yang pertama kerana alif ini, kenapa tak mula dengan huruf ba? Kerana ba ini dia bersifat inkisar, munkasirah.
Sebab tu kalau baca ba, dia B. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak mula dengan huruf alif. Dia tak baru mula dengan huruf atas. Berbeza dengan huruf alif. Alif ni kita biasa baca dengan huruf atas, A. Ba kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kerana apa? Kerana pada huruf alif ini, kata Al-Imam Al-Alusi, dia bersifat dengan tarafa' ataupun takabbar. Tarafa' apa maksud dia? Meninggi. Alif dengan ketinggian dia. Tapi kenapa Allah Ta'ala memulakan dengan huruf ba? Nak menunjukkan bahawasanya ba ini menunjukkan bahawanya inkisar, kerendahan diri. Sebab tu kata Allah, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faman tawadda'a lillah rafa'ahu Allah. Barang siapa yang dia menundukkan diri pada Allah, maka Allah Ta'ala akan mengangkat diri dia. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, alif ini sifat dia kena pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebut nama Allah bermula dengan alif. Alif lam lam ha. Sebab tu bila mana kita baca dengan bismillah, rasakanlah kerendahan diri kita. Duduk dalam solat, Bismillahirrahmanirrahim. Tundukkan dengan kerendahan diri kita, menyatakan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Agung. Untuk apa? Untuk hati kita ini tertumpu pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata-mata di dalam solat kita. Yang kedua, kerana apa? Kerana huruf ba ini dia boleh bergabung. Ba ni kalau tuan-tuan tengok, buka Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, dia boleh bergabung dengan huruf sim. Tapi kalau alif, boleh tak gabung dengan huruf selepasnya? Tak boleh. Maka yang kedua, kenapa digunakan huruf ba? Kerana Allah Ta'ala, kerana huruf ini boleh bergabung dengan huruf yang lain. Dan kalau tuan-tuan perasan, huruf alif di dalam suratul Fatihah ini dihazafkan ataupun dibuang. Cuba tuan-tuan buka surah Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Cuba tengok ba di sana dan alif tu ada tak? Kalau ada handphone bolehlah check. Cuba tengok. Sambung tak? Alif. Tapi kalau tuan-tuan buka dalam suratul Fatihah, alif tu dihazafkan. Di antara sir rahsia kenapa Allah Ta'ala menghilangkan huruf alif itu, nak menyatakan bahawasanya suratul Fatihah ini adalah doa hamba aku untuk aku. Tanda kita nak menundukkan diri pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, dia menyatakan bahawasanya kalau aku nak keluarkan masalah yang ada di dalam suratul Fatihah ini, ataupun rahsia-rahsia dalam suratul Fatihah ini, aku boleh keluarkan 80,000 masalah ataupun rahsia-rahsia yang terkandung dalam suratul Fatihah. Dan juga Al-Imam Ibn Ajibah. Imam Ibn Ajibah ini seorang ulama yang terkenal. Dia ada mengarang, Allahumma salli ala Muhammad, syarah Hikam Ibn Atha'illah. Dia juga mensyarah kitab Hikam Ibn Atha'illah. Dan dia ada mengarang satu kitab, nama dia Allahumma salli ala Muhammad, Tafsir Fatihatul Kubra. Tafsir Fatihatul Kubra. Tafsir yang mensyarahkan tentang suratul Fatihah. Saya rasa dalam, dia bersaiz A4 tuan-tuan. Bersaiz A4 ni dia, ni bukan A4 ni, dia A5 ya saya. Dia A4, dia bermuka surat dia 400 muka surat. Membahaskan kandungan ataupun rahsia-rahsia yang ada di dalam suratul Fatihah. Sebab tu kata sebahagian ulama, terutamanya ulama-ulama sufi, mengatakan bahawasanya segala yang terkandung di dalam suhuf-suhuf ataupun kitab-kitab yang lama dulu, kitab Bible, Injil, suhuf-suhuf yang dibawa oleh Nabi terdahulu, semuanya ada di dalam Al-Quran. Dan segala yang ada di dalam Al-Quran
terkandung di dalam suratul Fatihah. Dan segala yang ada di dalam suratul Fatihah terkandung di dalam basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan segala yang terkandung di dalam basmalah tergantung pada huruf ba. Ba tu bukan yang ba yang tuan-tuan nampak tu, tak. Titik bermula huruf ba. Kan bila mana kita nak menulis tu tuan-tuan, kan kita letak pen, kan ada titik kan. Titik itu ulama menyatakan seakan-akan titik itulah terkandung segala-gala dalam Al-Quran. Disebut juga dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Makhluk pertama yang Allah Taala cipta adalah al-qalam. Al-qalam inilah yang dikatakan titik tersebut. Maka bila mana kita sebut dengan bismillah ini, antara fadilat yang besar, kita boleh menjadi syifa, penyembuh. Saya pernah ceritakan sebelum ini bagaimana dua orang sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bermusafir di suatu kampung. Bermusafir ni tuan-tuan, sampai di satu tempat mereka pun berjumpa dengan ketua kampung. Biasa ni bila mana kita bermusafir, zaman dululah, zaman sekarang jarang. Kita musafir satu tempat, nak bermalam, kita berjumpa dengan ketua kampung. Sahabat baginda berjumpa dengan ketua kampung, dia kata apa? Kami ni baru nak sampai, datang daripada jauh, baru sampai, boleh tak kami nak dapatkan sedikit makanan dan sedikit air dan juga tempat tinggal. Sebab tu kalau kita nak tengok tempat tu baik ataupun buruk, tengok bagaimana dia melayan tetamu. Sebab tu kalau orang dulu-dulu tengok, siapa-siapa datang rumah pun dia layan. Saya tengok arwah nenek saya, orang tu buat apa? Orang tu datang tengok meter je kan? Orang dulu-dulu tengok meter elektrik, tengok meter ni, tanya, "Dek dah minum belum? Dek dah makan belum?" Nenek kita sampai sanggup buat cucu bagi minum. Tengok orang dulu-dulu dia menghormati tetamu. Maka sahabat ni tanya pada ketua kampung tu, "Ketua kampung apa?" "Aku tak nak tolong kamu." Dia kata, "Kamu duduklah di hujung-hujung kampung." Maka ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketua kampung ni dipatuk ular. Dipatuk ular ke apa, saya tak ingat lah. Maksudnya dipatuk dengan binatang berbisa. Maka dipanggil tabib-tabib, doktor-doktor yang ada di kampung tersebut, dia ubat-ubat tak berjaya. Tiba-tiba orang kampung ni teringat kita ada dua orang tetamu yang kita halau, mungkin dia boleh tolong. Maka dipanggil sahabat Nabi tu, dipanggil, dia kata, "Boleh tolong tak?" Dia kata, "Boleh, dengan syarat, bagi aku seekor kambing." Seekor kambing saya ke dua ekor kambing? Begitulah, 2 ekor kambing mungkin, saya tak ingat. Tapi dia bagi kambing. Maka sahabat tu, dia ambil air, dia baca suratul Fatihah. Dia baca, bagi minum, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketua kampung tu pun baik, sembuh. Nak ceritanya orang tamak ni selalu rugi. Elok-elok kita boleh jamu dengan sedikit makanan, terpaksa pula korbankan kambing. Maka dia balik, dia bertemu dengan sahabat ni, balik bawa kambing bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu diceritakan kisah tersebut. Apa kata baginda? "Ada lagi tak kambing yang bagi aku seekor?" Nak menceritakan Nabi Muhammad tak marah. Apa perkara tu boleh, harus. Bila mana orang datang pergi kita minta pertolongan, kita boleh letakkan beberapa syarat yang kita nak. Dengan syarat kita ikhlas dalam membantu atau menolong seorang tersebut. Maka bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Maka Allah Ta'ala mulakan dengan bismillah, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Jadi ba tersebut ada makna. Kalau tuan-tuan baca, setiap huruf ni dia ada makna. Dia panggil harful jar. Ba ni harful jar. Dia macam fi di mana, min, ila. Siapa yang mengaji bahasa Arab dia tahu harful jar. Jadi ba ni ada beberapa makna. Dan ba di sini bermakna
al-isti'anah, pertolongan. Dengan makna kata, bila mana kita nak memulakan satu perkara, kita digalakkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana hadis daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta fahuwa abtar fahuwa ajzam. Setiap sesuatu perkara yang tidak dimulakan dengan bismillah, maka perkara tersebut aqta, terpotong, kurang barakah dia. Ajzam dan juga abtar membawa makna yang sama, kurang barakah dia. Dan perkara tersebut adalah perkara yang diharuskan oleh syarak. Jadi tak boleh nak bila kita baca je hadis ni, oh bolehlah semua perkara mula dengan bismillah. Tak. Perkara yang diharuskan syarak saja boleh mula dengan bismillah. Maka ada tiga hukum lah. Yang pertama wajib, yang kedua sunat, yang ketiga harus ataupun makruh. Ada 4. Yang keempat haram. Nak mula suatu perkara dengan bismillah. Bila mana wajib? Bila manakah keadaan wajib kita mula dengan bismillah? Dalam solat lah. Kalau dalam solat kita nak mula dengan bismillah, maka tidak sah. Kenapa? Kerana bismillah merupakan ayat yang pertama dalam suratul Fatihah. Yang kedua harus pada syarak. Nak makan, nak minum, apa lagi? Nak pergi kerja, start motor baca bismillah, apa lagi? Segala-gala yang harus. Yang makruh apa dia? Masuk tandas baca bismillah. Dah dalam tandas tu duk sebut nama Allah, maka perkara itu tak menjadi haram, dia jadi makruh. Sebab tu ada yang sebagian dalam kitab Hasyiah Baijuri ada menyatakan kalau kita bawa Quran dalam poket kita, adakah menjadi jatuh hukum haram? Maka dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan tidak haram, makruh. Kalau tidak, macam mana orang yang ada hafalan Al-Quran dalam kepala dia duk masuk tandas? Maka sebagian ulama kata bukan harus, makruh. Maka yang keempat adalah haram. Bila mana haram baca bismillah? Bila mana nak melakukan maksiat, maka haram lah. Ni tiba-tiba nak mencuri ni, kita mulakan dengan bismillah, maka haram. Ataupun nak berzina, mula dengan bismillah, haram. Maka perkara itu tidak menjadi haram. Kita baca berdosa, bahkan melakukan maksiat berdosa, tambah 2 dosa. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi bila mana kita mulakan satu pekerjaan, kita kata bismillah, dengan nama Allah, dengan pertolongan. Ba tu maksudnya babul isti'anah, bab bermakna pertolongan. Dengan pertolongan atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi penyayang, aku memulakan suatu pekerjaan. Ataupun kita nak minum, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau disebutkan sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim asyraba. Semua asyraba tu kita buanglah. Dengan nama Allah aku minum. Kita tak ada sebut aku minum. Sebab perkara itu dah maklum. Kita dah tahu kita nak buat apa. Contoh nak pergi kerja lah, Bismillahirrahmanirrahim, tak sebut pun aku nak pergi kerja. Sebab kita dah tahu, maklum kita nak pergi kerja. Maksudnya dengan pertolongan nama Allah Ta'ala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, aku nak pergi kerja. Jadi disebut dengan nama Allah. Nama Allah adalah nama yang paling agung bagi zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala baginda sebut ada 99. Kerana apa 99? Yang itu ada disebut dalam Quran. Tapi nama Allah Ta'ala sangat banyak. Tapi nama yang agung bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala khusus adalah Allah. Bila sebut Allah, segala sifat dia, segala nama dia, segala perbuatannya ada di dalam nama Allah sebut. Sebab tu ini saya pelik. Ada setengah asatizah, ada setengah ustaz kata apa? Buat apa nak zikir nama Allah ni? Tak ada makna. Tak ada makna dia kata.
Sedangkan nama Allah tu nak menunjukkan pada zat dia. Contoh kalau kita nak panggil nama seorang, kan? Kita sebut sifat dia ke? Tak. Kita sebut nama dia dulu kan. Baru kita sebut sifat dia. Contoh kita tanya pada orang, kenal tak Kamal? Contohlah Kamal. Kenal tak Kamal? Waktu orang kata tak kenal, baru kita sebut sifat dia. Oh, Kamal yang ada tahi lalat kat mata sini. Kata. Ataupun Kamal yang naik motor LC. Kita sebut nama dulu baru sifat. Kalau kita sebut sifat dulu, orang kenal tak? Kenal tak yang ada tahi lalat sebelah ni? Kita pun pelik. Mana satu nak tahu ni kan? Kenal tak yang naik motor LC? Kita pun tak tahu nak bagi macam mana. Sebab yang naik motor LC kat bukit kapal ni ramai. Tapi kalau kita sebut Kamal yang naik motor LC, yang bertahi lalat sekian-sekian, kita bolehlah tunjuk. Begitu juga dengan Allah. Sebab tu kita sebut Bismillah Allah. Sebab tu nama Allah Ta'ala ni, kalau tuan-tuan tulis alif, lam, lam, ha, tuan-tuan padam satu huruf. Padam alif. Jadi apa? Lillah. Lillah Allah juga. Padam lagi lam. Disebut lam tu lam al-jalalah. Lam yang menunjukkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Padam lagi lam. Jadi lahu. Lahu apa? Baginya Allah. Falahul asmaul husna. Kan? Kembali juga pada Allah. Padam lagi lam. Hu menunjukkan siapa? Dia siapa? Allah lah. Qul huwallahu ahad. Itu lafaz jalalah. Padam macam mana pun tetap menunjukkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebut kisah, ada seorang tu dia bagi nama anak dia Allah. Ini kisah lah. Dia orang kafir Quraisy, dia nak menunjukkan dia ni mampu nak mencabar Allah Subhanahu Wa Taala. Sebut Allah, nama anak dia Allah letak. Lalu datang malaikat menyambar anak tersebut, mati dengan serta merta. Jadi nama Allah Ta'ala ni tidak boleh diguna pakai oleh sesiapa pun, melainkan pada empunya zatnya, zat yang maha agung, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bercakap pasal nama ni tuan-tuan, orang kita zaman sekarang ni dia suka bagi nama anak dia pelik-pelik. Saya ni mengajar di Subang Misteri, kita tengok nama. Ada satu tu nama ayah dia Kamal apa saya tak ingat. Kamal Ahmad ke apa tak. Tapi kan dia nak samakan juga ada nama Kamal tu tuan-tuan. Dia letak nama anak dia perempuan, nak juga ada nama Kamal. Tuan-tuan tahu dia letak nama apa? Kamalia Anggun binti Kamal apa saya tak ingat. Maksud dia, kita ni bila mana sebut nama ni tuan-tuan, kalau orang dulu-dulu nak rujuk nama, dia akan cari pada orang-orang yang alim ulama. Nak supaya nama tu barakat. Kalau tuan-tuan buka Google ke, cari nama ke, kadang-kadang nama tu tak tepat makna dia. Kok macam mana pun saya baca, Allah apa makna dia. Ada satu tu saya tengok nama anak perempuan dalam Islam. Dia tulis apa tu? Berliana. Atau tuan-tuan apa tu letak makna apa? Maksud dia yang maha kaya. Sedangkan berliana ni bukan bahasa Arab. Ada lagi apa? Saya tak ingat. Kalau boleh Google, saya Google. Ada nama tu tak tepat pun pada makna yang dia letak tu. Tapi kita ni nak anak kita nama yang orang panggil apa? Yang moden. Ada yang sebut Atirah Damisha lah. Okay? Apa makna Damisha ni? Jadi dalam kita nak letakkan nama, terutamanya orang muda lah. Kalau orang yang dulu letak nama mudah-mudah dia, Muhammad, Akram. Orang sekarang dia letak nama dia advance. Kadang-kadang kita tanya mak ataupun ayah dia tanya anak dia apa makna dia. Tak tahulah ustaz. Balik tanya mak kamu apa makna nama kamu. Balik tanya mak dia pun pening. Tak tahu apa makna dia. Jadi nama kita nak advance. Jadi boleh advance, tapi tanya pada pandangan orang-orang yang soleh ataupun orang-orang yang tahu makna dalam bahasa Arab.
Jadi lafaz Allah Subhanahu Wa Taala ni nak menunjukkan pada zat yang maha agung. Jadi kita dah tahu dah tumpuan kita. Ya Allah ya Tuhanku, aku tunduk padamu ya Allah dalam solatku ini hanya padamu ya Allah. Ar-Rahmanur Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Apa makna Ar-Rahman? Apa makna Ar-Rahim? Kasih. Kasih ini dia umum kepada sekalian makhluk. Tak kira orang tu Islam, orang tu bukan Islam, pada binatang, pada haiwan, pada tumbuh-tumbuhan, sekalian makhluk. Sebab tu ada orang tanya, Ustaz, kenapa ada orang Islam yang kaya, ada orang Islam yang miskin, orang bukan Islam kaya? Kerana apa? Kerana sifat Ar-Rahman tadi. Mungkin dia kaya di dunia, tapi belum tentu dia kaya di akhirat. Orang, bila mana kita diberi kemiskinan, diuji dalam hidup, itu juga tanda kasih sayang pada kita. Kita diuji di dunia, di akhirat kita diberikan ganjaran yang besar. Itu juga Ar-Rahman. Dan Ar-Rahim ini adalah makna yang maha pengasih lagi maha penyayang. Penyayang ni khusus untuk orang bukan Islam. Orang bukan Islam, orang Muslim sahaja. Di manakah tanda Ar-Rahim itu? Yang pertama, pada diri kita Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita keimanan. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala anugerahkan kita melakukan perkara-perkara kebaikan. Lakukan perkara-perkara amal soleh. Lakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Maka itu juga satu kasih sayang kita kepada orang Islam. Kerana ada juga orang Islam, tapi dia tidak melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Agung, menunjukkan pada zatnya yang Maha Agung, yang kita tahu wujud dia, wujud yang wajibul wujud, yang bersifat Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian kita baca apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa maksud Alhamdulillahirabbil alamin? Segala puji-puji itu bagi Allah Ta'ala yang menjadikan sekalian alam daripada manusia dan jin dan malaikat dan segala binatang darat dan laut dan langit, bumi dan lainnya. Maka tiap-tiap satu nama alam itu erti alamat atas Tuhan yang menjadikannya. Seperti tahi lembu, alamat atas ada lembu. Maka Allah itu nama bagi Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya. Panjang maksud dia tuan-tuan, tapi kita memudahkan. Alhamdulillah, segala puji itu bagi Allah. Alhamdulillah, segala puji itu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang tanya, Ustaz, datang dari mana maksud segala? Sebab bahasa Arab ni kalau kita sebut segala, dalam bahasa Arab disebut kullu. Jadi disebut kullu amrin zibalin, setiap pekerjaan yang tidak dimulakan dengan suratul Fatihah. Kullu. Kullu tu maksud semua. Tetapi kalau baca dalam terjemahan, ataupun tuan-tuan ada sekarang dah banyak terjemahan perkata kan, Alhamdulillah, dia akan terjemah dengan segala puji-puji itu bagi Allah. Segala puji. Dari mana datang mana segala tu? Pada alif lam. Ini alif lam. Alif lam di sini bermakna al-istighraq, semua. Tertentu. Ada juga maksud tertentu. Segala puji-puji itu tertentu bagi Allah Ta'ala. Maksud dia puji itu walau macam mana pun tetap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau kita ngaji kitab tauhid, dia kata puji-puji itu tertentu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 4 perkara puji itu. Pernah dengar? Biasa kalau ngaji pondok biasa dengar. Puji terbagi pada 4 perkara. Yang pertama, puji hadis. Puji hadis bagi qadim. Puji qadim bagi hadis. Allah Ta'ala memuji hamba dia. Dalam Quran banyak. Allah Ta'ala memuji orang-orang yang soleh. Allah Ta'ala memuji hamba-hambanya yang takut pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu puji hadis bagi qadim. Bagi qadim bagi hadisun. Tuan tahu hadis dengan qadim tahu?
Hadis ni perkara yang baharu. Qadim ni yang sedia ada, kekal selama-lamanya. Yang wujud bila awal, yang wujud tiada permulaan dan tiada pengakhiran. Tu qadim. Hadisun ni sebut baharu. Mungkin ada pelik juga, baharu ni macam mana pula ustaz? Dia banyak. Kalau dalam tauhid dia banyak pecahan dia. Jadi hadisun ni ada 4 perkara. Perkara baharu ada 4 perkara. Yang pertama, baru ni dulu ada, sekarang tak ada. Dulu ada, sekarang tak ada. Contohnya apa? Mak ayah kita yang telah pergi meninggalkan kita, ataupun sahabat-sahabat kita yang telah pergi meninggalkan kita, ataupun orang dulu-dulu. Dulu ada, sekarang tak ada. Baru lah. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang ada, akan datang tak ada. Contoh mudah kita lah. Kita ni baharu. Baharu kita. Kita akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa tu pasti akan mati. Tu yang kedua. Yang ketiga, mungkin ada. Mungkin ada. Contoh apa paling mudah? Contoh paling mudah nak bagi kereta terbang. Dulu orang kata 20-20 kereta terbang ada. Sekarang dah 20-23. Nak masuk 20-24. Bayang mungkin ada lah tuan-tuan. Tapi mungkin ada. Itu sebut mungkin ada. Dia benda baharu. Itu benda baharu. Yang keempat adalah akan ada. Akan ada. Akan ada ni apa? Contohnya anak. Anak dalam kandungan. Akan ada. Itu boleh juga jadi mungkin ada. Kalau keguguran, maka dia tak ada lah. Ataupun mungkin ada anak kita dalam kandungan. Maka itu sebut baharu. Jadi yang pertama Allah Ta'ala sebut puji-puji itu yang qadim bagi hadisun. Yang kedua, puji hadisun bagi qadim. Puji seorang hamba pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam Quran kita sebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan sekalian alam. Itu pujian kita bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketiga, Allah hadisun, memuji hadisun. Perkara baru memuji perkara baru. Kita memuji isteri kita ke, isteri kita cantik, kita lawa, ini cantik lah yang nak pergi mana kan. Selalu tak nampak cantik kan, selalu selekeh kan. Keluar baru nak cantik. Contoh. Biasa orang perempuan ni dia nak keluar baru cantik. Dalam rumah dia tak cantik. Itu contoh kita puji isteri kita, ataupun isteri kita puji kita. Itu sebut hadisun, puji hadisun. Yang terakhir, qadim, memuji qadim. Allah Ta'ala memuji diri dia dalam Quran banyak. Jadi di dalam ini menyatakan segala puji itu tertentu bagi Allah. Kod macam mana pun puji kita ni, puji hadis qadim ke apa ke, tetap tertentu itu bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa? Cantik tu milik Allah. Sehat tu milik Allah. Apa lagi? Ilmu, orang tu pandai buat kereta, ilmu tu milik Allah. Azan dah? Berapa minit 20 saat. Kita bagi laluan azan dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد. الله يا كريم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول 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 الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillah. Jadi tuan-tuan, kita sambung sedikit insya-Allah. Sampai berapa? 8:29, insya-Allah kita sambung lagi 10 ataupun 15 minit lagi. Dan kita sebut alhamdulillahirabbil alamin, segala puji. Sebab tu kita sebut alif lam tadi bermakna segala. Kita tak sebut kullu. Allah Ta'ala tak gunakan kalimah kullu. Kullu pun boleh juga. Tapi orang kata dalam segi lugah ataupun lughatul Arab, dia tidak fushah. Balaghah dia tak ada. Dia gunakan kalimah alif lam yang membawa makna segala puji. Dan segala puji itu tertentu bagi Allah Ta'ala. Kod macam mana pun saya sebut tadi, kita puji ada 4 perkara, semuanya hakikatnya tetap kembali pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu bila mana kita baca, kita mula kan, nak tambah kekhusyukan kita dalam solat, kita dah tahu sedikit demi sedikit sir rahsia yang ada dalam suratul Fatihah. Mulakan dengan huruf ba, mulakan dengan penuh tawaduk. Nabi sebut, faman tawadda'a Allah rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tunduk pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan mengangkat diri dia. Kita minta bismillahirrahmanirrahim
dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Segala yang aku lakukan, walaupun ibadah ini aku mulakan, semuanya dengan pertolongan Engkau ya Allah. Kalau bukan dengan pertolongan Engkau, dengan kurnia Engkau, hari ini aku tidak dapat berdiri melakukan ibadah pada Engkau. Kemudian apa? Ayat seterusnya, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Engkau, tertentu bagi Engkau Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan sekalian alam. Jadi alamin ini maksudnya alam. Jadi segala yang ma siwallah, selain daripada Allah, disebut alam. Sebab tu alamnya dia banyak disebut dalam terjemahan ini. Alam, alam manusia, alam jin, alam malaikat dan segala binatang darat dan laut dan langit bumi dan lainnya, maka tiap-tiap satu itu nama alam. Maka alam itu milik siapa? Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Rabbil Alamin. Dan ditambah kata pengarang kitab, nama alam erti alamat atas Tuhan yang menjadikan, seperti tahi lembu alamat atas ada lembu, maka Allah itu nama bagi Tuhan yang sembah dengan sebenar-benarnya. Alamat, tanda. Maksudnya alam ini tanda adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kata pengarang kita nak mendatangkan contoh, dia kata apa? Seperti adanya tahi lembu nak menunjukkan adanya lembu. Kita macam kita lah. Kita tahu alam ni adanya Allah, tapi kita tak takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana kita tak dapat merasai wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tuan-tuan pergi ke hutan, tuan-tuan pergi ramai-ramai jalan jungle trekking ke, masuk ke hutan ke. Masuk ke hutan, tiba-tiba nampak tapak kaki harimau. Apa perasaan? Apa perasaan? Nampak tapak kaki harimau? Apa perasaan? Pakat, oh, ada harimau ni. Jom patah balik. Jom patah balik semua. Baru nampak tapak kaki. Belum nampak harimau sang belang. Begitu juga kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kata dalilnya, dalil adanya alam ini adanya Allah. Nampak Allah? Tak nampak. Tapi kemanakah hilangnya rasa takut kita? Persoalan. Kita duduk atas muka bumi ni berpuluh-puluh tahun, tapi sampai sekarang tak rasa takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal kan ini semua tanda-tanda, alamat-alamat yang menyatakan adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Pertama ialah kerana adanya hijab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam solat kita, bahkan dalam ibadah kita pun penuh dengan rasa riak. Kita solat kita bersifat dengan sifat riak, ujub, takabur, nak menunjukkan pada orang kitalah paling alim. Kalau bangun malam ni kita rasa, oh, akulah orang yang bangun pertama kot bangun malam dekat Bukit Kapar ni. Rasa apa? Rasa riak, takabur. Maka di sanalah hijab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hilang rasa takut kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita faham saya sebut tadi, kita baca dengan huruf ba, kita tahu kita tawaduk, maka alhamdulillah, bersyukur aku pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika bukan kerana Engkau, jika bukan kerana Engkau, jika bukan daripada kurnia Engkau, jika bukan daripada pertolongan Engkau, hari ini aku tidak dapat melakukan ibadah, tidak dapat solat kerana Engkau, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu disebut dalam Quran apa dia? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan aku jadikan kamu dan segala perbuatan kamu. Kita ahli sunnah wal jamaah, kita jumhur menyatakan bahawa segala perbuatan tu daripada Allah. Bahkan hari ini kita ibadah, kita bersyukur. Kita lakukan perkara kebaikan, kita bersyukur. Tapi jangan dalam diri kita rasa bongkak, seakan-akan kita melakukan segala ibadah ni kita yang buat. Jadi bila mana kita buat, kita akan jadi Al-Qadariyah. Maka biasalah dalam fahaman ni, biasa kita dengar yang pertama Al-Jabariyah, yang kedua Al-Qadariyah, yang ketiga Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi apa dia Jabariyah ni? Jabariyah sama juga dengan kita, tapi ada sedikit perbezaan.
sebelum penutupnya tuan-tuan. Jabariyah ni menyatakan bahawasanya baik segala perbuatan tu tetap datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita setuju. Ahli sunnah wal jamaah menyatakan benar. Tetapi bagi mereka, contoh kalau tak solat, maka kita kata tak dikenakan ke atas kita hisab. Kenapa? Dia kata itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada juga berlaku tuan-tuan. Orang-orang zaman sekarang mengaji ilmu-ilmu yang pening-pening sikit tuan-tuan, hakikat, makrifat sebagainya, tapi dia tak faham. Orang tanya dia, kenapa engkau melakukan maksiat? Dia kata, apa, Allah Ta'ala dah jadikan aku melakukan maksiat. Macam mana? Apa kita nak jawab macam ni? Kata tok guru saya senang ya. Dia kata apa? Ambil tangan, tumbuk muka dia. Kalau dia kata, asal tumbuk aku? Allah Ta'ala dah menjadikan aku untuk menumbuk kau. Jadi nak buat macam mana? Maka jawab lawannya begitu. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah di sana ada dua. Yang pertama ikhtiyari, yang kedua ittirari. Ittirari ni perkara yang kita tak boleh nak tolak. Contohnya apa? Bersin. Bersin tuan-tuan boleh halang? Tak boleh. Itu ittirari. Apa lagi? Menguap. Menguap boleh halang? Boleh tutup mulut boleh lah, tapi menguap tu tak ada. Apa lagi? Sakit perut nak buang air, boleh tahan? Tak boleh. Jadi penyakit. Apa lagi? Perkara-perkara degupan jantung, itu ittirari. Tapi benda-benda yang ikhtiari, contohnya apa? Contohnya panjat pokok. Tuan-tuan nak panjat pokok tu pilihan tak? Pilihan. Kalau kita tak panjat pokok, kita tak dapat buah tersebut. Contohnya apa lagi? Melakukan perbuatan baik dan buruk. Itu pilihan. Sebab tu kata ulama, siapa yang berpegang dengan pegangan Jabariyah ini, maka dia pegangan iblis. Sebab apa? Sebab iblis pernah bertanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata apa? Wahai Allah, adakah engkau tidak tahu aku tidak akan sujud pada Adam? Maka Allah Ta'ala kata apa? Ya, aku tahu engkau tidak akan sujud pada Nabi Adam alaihissalam. Tetapi kenapa engkau masukkan aku ke dalam neraka? Oh, nampak kemas kan? Macam nak katakan, kenapa juga masukkan aku ke dalam neraka sedangkan engkau tahu aku akan tidak sujud pada Nabi Adam alaihissalam. Lalu apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Engkau tahu engkau tidak sujud pada Nabi Adam itu sebelum ataupun selepas perkara itu berlaku. Apa kata? Kata syaitan, kata iblis, selepas perkara itu berlaku. Maka apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Aku hukum engkau atas kesalahan yang engkau lakukan selepas perkara itu berlaku. Sebab tu kita ni, Allah Ta'ala hukum bila mana? Bila kita melakukan perkara tersebut. Kalau kita tak lakukan, Allah Ta'ala tak hukum. Maka disebutkan sebagai ikhtiari. Maka ikhtiari ada namanya kasbun, adanya usaha. Maka usaha tu pun tetap daripada Allah Subhanahu Wa Taala, cuma perbincangannya agak mendalam. Kasbun. Tapi kalau kata para sufi, orang-orang yang hatinya tertaut pada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka akan menyatakan, menampakkan, dia nampak semua datang daripada Allah. Nak makan datang daripada Allah, nak minum datang daripada Allah. Mereka merasakan. Kita hari ini tak rasa begitu. Kita makan pun kadang-kadang tak baca doa. Ditegur anak kita ngaji pasti kan, ayah tak baca doa ayah. Anak kita boleh baca doa dengan makna sekali. Kita baca doa je, makna tak tahu. Jadi Ahli sunnah wal jamaah menyatakan bahawasanya adanya ikhtiari, adanya pilihan, iaitu kasbun, dengan usaha tersebut. Yang ketiga qadariyah, yang terakhir tuan-tuan. Qadariyah ini lagi teruk, menyatakan segala yang datang daripada dia. Makan kita, minum kita, bangun kita, semua daripada kita. Maka disebut sebagai mazhabul qadari. Maka bahkan orang bukan Muslim pun hari ni qadari lah. Dia kata dia kaya atas usaha dia, dia ada ilmu atas usaha dia,
Dia berusaha atas usaha dia. Kenapa? Kerana pertama dia tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita sudah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dalam hati kita ni dicampakkan dengan rasa khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang penting tuan-tuan? Yang penting adalah dalam ibadah kita ni kita nak dapat al-ihsan. Apa itu al-ihsan? An ta'budullaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah innallaha yara. Kita ibadah ni, kita solat kita ni, kita merasakan kita melihat Allah. Allahu Rabbi. Setakat mana perjalanan ibadah kita, hidup kita, berjalan kita, adakah kita rasa kita melihat Allah? Adakah minum kita, kita rasa kita melihat Allah? Adakah makan kita, kita rasa melihat Allah? Apa lagi? Nak masuk tandas, bahkan nak baca buku pun kita rasa melihat Allah. Ibadah. Rasanya perjalanan ibadah kita atas muka bumi ni jauh lagi untuk bertemu dengan Allah. Dan mudah-mudahan sebelum kita ditarik nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita diberikan keindahan al-ihsan tadi. Kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah ya Tuhanku, berikanlah ihsan, rasa buah-buahan ihsan itu kepada aku, supaya apa? Kita merasakan kemanisan kita melihat Allah tu di dunia. Orang yang merasa dia melihat Allah di dunia, pasti Allah Ta'ala akan campakkan dia di Jannatul Firdaus, syurga yang tertinggi. Dia melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana syurga yang tertinggi itu melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kita atas dunia ni kita nak rasa ihsan tu apa? Supaya kita boleh rasa rindu pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, malu pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kita bersyukur, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji itu bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bersyukur aku pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas segala kurnia yang Engkau berikan pada aku. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa sampai di sini dapatlah kita 2 ayat. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Dan insya-Allah jika ada pertemuan, saya akan sambung pada ayat Ar-Rahmanur Rahim. Ada perbincangan yang menarik tuan-tuan. Kalau tuan-tuan baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanur Rahim. Tuan-tuan tengok ayat tu, kenapa Allah Taala ada pengulangan? Apa pengulangan yang ada pada ayat seterusnya? Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Kataan Allah diulang. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Allah. Lepas tu Ar-Rahmanur Rahim. Kenapa diulang Ar-Rahmanur Rahim? Sebab tu kata ulama, pengulangan yang ada di dalam Al-Quran tidak membawa makna yang sia-sia, pasti ada makna. InsyaAllah jika ada kesempatan kita boleh huraikan kenapa diulang pengulangan tersebut. Jadi saya kira sampai di sini sahaja. Jadi yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datang atas daripada kelemahan diri saya. Dan sebelum saya sudahi, ada soalan tuan-tuan? Ya, ada. Jadi saya sudahi dengan, kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.